resensi buku bertajuk Memimpin Diri Sendiri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Rasidi bin Cik Man, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Ibrahim, Pendang, Kedah. Pada hari ini ingin berkongsi ilmu dari sebuah buku yang bertajuk Memimpin Diri Sendiri, hasil tulisan Encik Ahmad Zabidi bin Abdul Razak, pensyarah di Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Buku ini diterbitkan oleh PTS Publication and Distributor Sdn Bhd pada tahun 2003. Memimpin Diri Sendiri adalah sebuah buku yang menerangkan bagaimana hendak membentuk kemahiran memimpin diri. Kemahiran ini penting supaya seseorang itu dapat menguasai diri sendiri, tahu merancang masa hadapan dan tidak mudah mengalah dengan cabaran. Buku Memimpin Diri Sendiri ini sangat padat dan memperincikan bagaimana memimpin diri, meningkatkan kualiti kepimpinan diri, mengukuhkan kepimpinan diri, serta menilai diri dan melakukan perubahan, iaitu merangkumi 155 muka surat. Penulis menyatakan salah satu perbezaan antara manusia dengan haiwan adalah manusia berupaya memimpin dirinya sendiri, manakala haiwan tidak. Manusia lebih istimewa berbanding makhluk-makhluk lain kerana manusia mampu menguasai pelbagai ilmu pengetahuan. Dengan penguasaan ilmu ini, manusia layak menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Penguasaan ilmu dapat dilakukan dengan berkesan apabila insan mampu mengurus dan memimpin dirinya dengan baik. Aspek pertama yang perlu dimiliki oleh setiap insan yang ingin menjadi pemimpin terbaik pada diri sendiri adalah faktor motivasi. Tanpa motivasi, sesiapa pun tidak mungkin berusaha bersungguh-sungguh bagi melaksanakan setiap aktiviti yang berkaitan dengan dirinya. Ini kerana motivasi bermaksud pendorong kepada keinginan memperolehi sesuatu. Seseorang yang bermotivasi sentiasa bersemangat tinggi, sanggup menghadapi setiap kerintangan, sehingga kan biar apa saja yang menghalang, pasti dia akan memperolehi kejayaan yang cemerlang. Penulis memberi panduan bagi mengukuhkan kepimpinan diri melalui konsep 4R, iaitu read atau membaca, recall atau mengimbas kembali, research atau mengkaji masa depan, dan rules atau tekanan terkawal. Perkataan iqra' atau bacalah seringkali ia dikaitkan dengan bacaan Al-Quran yang pertama diturunkan kepada Rasulullah SAW. Sesuatu bahan bacaan lebih mudah difahami apabila dilakukan atas kehendak sendiri. Buktinya, bagi memperolehi wahyu pertama, baginda Rasulullah SAW sendiri berusaha ke Gua Hira yang jaraknya 10 km daripada rumah baginda tanpa disuruh oleh sesiapa. Peristiwa bagaimana Rasulullah SAW ke Gua Hira ini membuktikan bagi memperolehi sesuatu ilmu, kita terpaksa menghadapi berbagai cabaran dan dugaan. Panduan kedua, kita perlu sentiasa cuba mengingatkan kembali apa yang dibaca dan dipelajari. Bagi mendapat kecemerlangan diri, gunalah setiap masa bagi mengingatkan ilmu dan maklumat yang berkualiti. Panduan ketiga iaitu mengkaji masa depan. Seseorang individu atau sesebuah masyarakat dapat membentuk masa depan mereka sendiri dengan ilmu. Ini bertepatan dengan sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, sesiapa yang mahukan kehidupan di dunia, maka ia akan perolehinya dengan ilmu. Sesiapa yang mahukan akhirat juga dengan ilmu. Dan sesiapa yang mahukan kedua-duanya juga dengan ilmu. Jika diperdalami lagi perbincangan ini, sepatutnya umat Islam perlu menerajui kajian berkenaan masa depan ataupun futuristik, membenarkan Al-Quran menganjurkannya sejak 1400 tahun yang lalu, iaitu satu tempoh yang cukup lama. Antara ayat-ayat yang menganjurkan perkara ini seperti firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah ayat 48 yang bermaksud, kalau Allah menghendaki, nescaya ia akan menjadikan kamu yang umat yang satu, tetapi ia hendak menguji kamu berkenaan apa yang diberikan kepadamu. Oleh sebab itu berlomba-lombalah kamu membuat kebaikan.
Ayat ini menyeru umat Islam berlomba-lomba berbuat baik. Sudah tentu usaha bersungguh-sungguh untuk berbuat kebaikan adalah untuk masa depan, bukannya kepada perkara yang sudah berlalu. Memandang keadaan ini, para intelektual Muslim perlu mengasaskan kajian futuristik dengan lebih bersistematik dan lebih rasional supaya dapat kembali menjadi peneraju dunia dan bukannya hanya bersifat pengikut semata-mata. Panduan keempat iaitu tekanan terkawal. Penentu utama kejayaan atau kegagalan kita adalah diri sendiri. Oleh yang demikian, bagi mengukuhkan kepimpinan diri, kita perlu mempunyai disiplin diri yang kuat. Antara yang terbaik bagi mendisiplinkan diri adalah dengan menggunakan teknik yang penulis namakan tekanan terkawal. Tekanan terkawal ini bermaksud seseorang individu itu meletakkan dirinya dalam tekanan tetapi mampu mengawal tekanan. Kepentingan teknik ini iaitu apabila meletak diri dalam keadaan tertekan, kebiasaannya kita mampu menyiapkan semua tugasan. Akhirul kalam, bagi meningkatkan kepimpinan diri, kita perlu menilai segala tindakan yang sudah dilakukan, seterusnya melakukan perubahan apabila perlu. Sekian, terima kasih.